Kita lihat pasal 1. Pasal 1 ditubuhkan pada tahun 1945 selepas Amerika British kalah perang kepada Jepun. 4 tahun Amerika British Eropah kalah kepada Jepun. Dan dia menang 4 tahun kemudian dengan bom atom di Hiroshima. Dan mereka menubuhkan pasal 1. Mereka kopi sekali lagi Sahifah Madinah. Dan dalam pasal 1 mereka ada Charter of Justice. Dan mereka ada Peace and Security, Sustainable Development, Human Rights, Humanitarian Assistance, dan berbagai-bagai piagam. Tetapi ilusi. Ketika pasal 1 ditubuhkan, Amerika menceroboh berpuluh-puluh negara. Ketika pasal 1 ditubuhkan, yang lengkap dengan piagam Charter of the United Nations berkaitan dengan keadilan, kesamarataan, tetapi sayang tak pernah dilaksanakan. Dan mereka telah bom Nagasaki, Hiroshima. Kanak-kanak dan wanita bukan tempat medan peperangan. Tentera Jepun tidak terlibat dalam tempat yang dibom. Hiroshima, Nagasaki, kanak-kanak dan wanita. Sama seperti mereka lakukan di Gaza sekarang. Dan mereka juga melakukan kemusnahan di Irak. Tuan-tuan ingat? Di Afghanistan, di Libya, di Syria. Jangan lupa Gaza. Dan mereka telah menghancurkan Timur Tengah. Selepas mereka membina bangsa-bangsa satu, rupa-rupanya bangsa satu hanyalah sebagai dinding untuk mereka melakukan kezaliman. Dalam konteks ini, Israel mengumumkan bahawa mereka akan menubuhkan negara Israel Raya daripada Sungai Nil sampai ke Singapura selepas bangsa satu telah mengadakan berbagai piagam. Mereka ingin mengambil 6 buah negara yang mereka sebut terbuka. Mereka ingin mengambil Mesir sebahagian daripada Sungai Nil ke depan, ke kanan. Sebahagian 6 negara Arab disebut bahawa inilah bumi yang Tuhan beri pada mereka. Sampailah ke Iraq. Kesempadannya antara Sungai Nil sampai ke Singapura termasuk Madinah dan Mekah. Madinah bumi kami, sebab di situ ketika Rasul kami datang, kata Yahudi, moyang kami sudah berada di situ. Tadi disebut Bani Auf, Bani Qanuqa, Bani Qayazah, Natir, dan kami ada berpuluh-puluh moyang kami di situ. Madinah bumi kami. Oleh sebab itu kami tuntut Madinah. Orang Islam diam, tidur bila mereka isytiharkan Madinah bumi kami. Tuan-tuan, ia pergi ke Mekah. Kalau kita dari Mekah ke Madinah satu masa dulu, untuk masuk ke kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, ada atas tertulis Lil Muslimin Faqat, untuk orang Muslimin saja masuk ke Madinah. Tetapi sekarang telah dibuang. Maksudnya Muslimin bukan Muslimin bebas ke masuk Madinah. Dan tuan-tuan perhati berapa ramaikah yang berkeliaran Yahudi di luar kawasan Masjid Madinah, sebab mereka telah boleh masuk ke Madinah dan mereka klaim Madinah bumi kami. Umat Islam masih tidur. Maafkan saya tuan, hari ini kita menyambut hijrah. Mari kita bangkit dan kita beranjak daripada sikap kita yang lama. Dan sekarang bumi kita sedang dijajah. Masjid Al-Aqsa sedang dijajah. Dan kita masih lagi memilih perpecahan daripada kesatuan. Kita ingat betapa dahsyatnya tahun 1967 Masjid Al-Aqsa telah ditawan sampai hari ini. Masjid Al-Aqsa telah ditawan dalam perang 1967, cukup menyayat hati. Umat Islam yang ramai tidak dapat menentang Israel yang kecil, sebab kita tidak ada kesatuan. Hari ini tuan-tuan, kita sudah berjumlah 2.3 bilion. Umat Islam mengikut statistik yang terakhir 2.3 bilion, tetapi mereka masih isytiharkan umat Islam hanya 1.6 bilion. Bohong. 2.3 bilion menunjukkan manusia yang paling ramai atau bumi ialah umat Islam. Tetapi seperti buih. Dan kita tidak dapat beri makan pelarian Gaza
yang kelaparan. Umat yang paling ramai tidak dapat memberi makanan kepada pelarian Gaza yang sedang dizolimi sekarang. Betapa naik umat Islam. 2,3 bilion 58 buah negara Islam tidak mampu untuk menolong saudaranya yang dizolimi, dan itu hakikat umat Islam hari ini. Sejak 1967, Masjid Al-Aqsa telah dijajah. Dan Amerika menggunakan bahasa satu untuk menceroboh seluruh negara. Mereka adakan military base mereka di seluruh dunia. Mereka mengganggu seluruh dunia. Banding dengan Iran, tuan. Tidak ada sebuah negara yang Iran telah menzalimi ataupun menaluki ataupun yang dilakukan sama seperti mereka, tidak ada. Dan Iran yang pengganas. Mereka hero dunia, dan inilah yang disebarkan dunia. Tengok tuan-tuan statistik. Amerika menjajah, menceroboh Vietnam, sebelah negara kita. Menjajah seluruh dunia. Masuk Iraq, masuk Libya, membunuh pemimpin mereka. Kemudian Afghanistan, Pakistan, dan mereka masih lagi hero dunia. Disokong oleh kebanyakan umat Islam. Negara Arab bersama dengan mereka. Kita lupa Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatasabun nar. Jangan kamu cenderung pada zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Tuan-tuan, tak perlu kita jadi zalim. Kita cenderung bersama mereka. Kita condong saja kepada mereka, sudah cukup untuk api neraka kita. Dan seluruh negara Teluk bersama mereka. Seluruh negara Teluk memberikan bumi mereka untuk menjadi military base kepada Amerika. Seluruh umat Islam di Timur Tengah bersama mereka, bukan bersama Gaza. Gaza ialah pengganas mereka. Tuan-tuan, apakah yang sebenar berlaku? Iran ialah pertahanan terakhir umat Islam. Mereka Syiah, tetapi mereka lah yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Mereka lah yang mengajak seluruh umat Islam bersatu untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa kita yang sedang ditawan. Umat Islam Sunni tak berminat untuk membebaskan. Sedangkan mereka lah duduk paling dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Yang ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa ialah Syiah. Dan tuan-tuan, hari ini kita melihat negara yang zalim menzalimi negara yang dizalimi, dan kita bersama dengan negara yang dizalimi, bukan karena Syiah. Yang zalim Amerika, ia kena zalim Iran. Az-zalim wal mazlum. Dan jangan sekali-kali kita bersama dengan yang zalim, sebab Allah telah beritahu kepada kita, jangan kamu cenderung kepada yang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Kita lihat dari segi geopolitik, bukan Syiah. Dan tuan-tuan terperdaya sebab mereka memainkan sentimen Syiah Sunni. Sedangkan bagi Amerika, tak kira Sunni ke Syiah, yang dua-dua harus dihapuskan. Mereka menggunakan Sunni untuk hancurkan Syiah. Bila Syiah telah habis, Sunni akan dihapuskan. Dan sekarang apabila Iran, mereka perang Iran, mereka sebut lepas Iran, kami hancurkan Mesir dan Turki, dua-duanya Sunni, kami akan tak pernah beza antara Sunni dengan Syiah. Kami yang anggap mereka sama saja, tapi kita menganggap berbeza dan kita berpecah dalam menghadapi musuh kita yang utama. Mari kita renungi tuan-tuan. Mereka mengatakan bahawa Yerusalem bakal jadikan ibu negara Israel moden. Israel Raya yang berpusat daripada Sungai Nil sampai Sungai Furat akan dijadikan Yerusalem sebagai ibu negara. Dan Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan sekarang. Siapa yang pertahankan kata? Iran. Negara-negara Sunni semuanya membiarkan Masjid Al-Aqsa dijajah sejak daripada tahun 1967. Pada mulanya bahagian Yerusalem Timur dijajah, dan sekarang seluruh Yerusalem. Ada orang Islam tak tahu bahawa Yerusalem itu dijajah oleh Yahudi. Dan siapakah yang ingin membebaskan? Yang satu membebaskanlah Gaza. Pemuda-pemuda Gaza yang jumlahnya 4,000 orang saja.
yang telah berjuang dalam Taufan Al-Aqsa untuk bebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan yang lain ialah Syiah Iran yang pertahankan Masjid Al-Aqsa. Sunni hanya melihat Masjid Al-Aqsa diceroboh setiap hari, setiap masa, setiap tahun. Dan itulah suasana kita menghadapi bulan Muharram tahun baru Hijriah kita. Beberapa hari lepas, Yahudi mensihatkan lembu merah telah dilahirkan. Red heifer dilahirkan. Mereka telah umum berpuluh kali. Kali ini mereka umum sekali lagi. Apa maksudnya? Maksudnya bila lembu merah dilahirkan, maksudnya Masjid Al-Aqsa harus diruntuh hari ini juga. Dan sekarang mereka jangka mereka menang dengan Iran. Dan bila menang dengan Iran, Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan. Umat Islam Malaysia masih melawat Masjid Al-Aqsa. Melawat Masjid Al-Aqsa tuan baik. Tetapi untuk masuk melawat Masjid Al-Aqsa, kita mesti tanda tangani bahawa kita akui bahawa yang Tuhan punya kepada Aqsa ialah Israel. Pasport kita tidak boleh masuk ke Israel. Mereka bagi satu kad. Kad ini ditandatangani mengakui mereka sebagai Tuan Masjid Al-Aqsa. Kita boleh masuk Aqsa. Orang Palestin tak boleh masuk, orang Malaysia boleh masuk. Dan mereka isytiharkan orang yang paling banyak iktiraf Israel ialah Malaysia, Indonesia. Sebab kita yang melawatnya. Melawat maksudnya kita iktiraf secara tak langsung. Dan yang melawat mengatakan kalau kita lawat, siapa nak lawat? Sebalik lawatan kita seolah-olah kita iktiraf mereka Tuhan punya. Dan mari kita memikir tentang hari ini. Mereka mengatakan lembu merah telah dilahirkan dan Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. Itu sebab ketika Hamas Gaza melancarkan serangan ataupun peperangan Taufan Al-Aqsa 2 tahun lepas, 10 Oktober 2023, tanggal 3 tahun lepas, ialah untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa. Mari umat Islam semua dunia, sama ada Sunni ataupun Syiah, mari kita pertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan apakah disebut oleh Sunni kepada mereka? Pengganas. Bila mereka ingin pertahankan Masjid Al-Aqsa, mereka disebut pengganas. Dan yang kita bagi derma bukan pada Gaza atau pada Palestin. Kita minta derma untuk Palestin, bukan untuk Gaza. Siapa ke Palestin? Palestin ialah negara PLO ataupun negara authority PA, Palestine Authority, yang menentang Gaza. Yang menganggap Gaza adalah sebagai pengganas. Siapa kita sebenarnya? Mereka lah yang sedang pertahankan Masjid Al-Aqsa. Ini kumpulan Sunni yang kecil, iaitu Gaza Sunni yang kecil bersama dengan Iran yang Syiah pertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan yang telah gugur syahid, yang telah korban di Gaza setelah capai 73,000 hari ini. Palestin ialah isu Islam di Timur Tengah. Dan disitulah Masjid Al-Aqsa kita, masjid kiblat pertama umat Islam, yang kita hanya lihat dijajah sudah sejak daripada 1967, dan mereka tak pernahkah kita masuk. Mereka tutup Masjid Al-Aqsa dalam bulan puasa lepas. Mereka tutup ketika hari raya Aidil Fitri. Mereka buka kemudian sekejap. Mereka tutup balik sekarang. Dan kita minta izin untuk mereka, kita masuk. Kecuali orang Malaysia, masuk ramai-ramai. Mereka berikan. Orang Palestin tak boleh masuk. Kenapa kita? Kenapa Malaysia? Kenapa Malaysia? Tentu aja sebab.